Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua and a very good day to everyone. Untuk hari ini kita akan menyambung topik kita iaitu Sains Tahun 4. Topiknya adalah tentang tenaga, tetapi hari ini kita nak tengok kepada sumber tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui, dan juga berhemat menggunakan tenaga. Baik, untuk itu cikgu minta kamu duduk dengan tenang dan diharapkan kamu dapat menerima semua kandungan-kandungan yang akan disampaikan oleh cikgu dengan baik. Dan kemudian kamu perlu melakukan beberapa tugas untuk memenuhi home based learning ataupun PDPR, belajar dari rumah, BDR. Dan untuk itu mari kita mulakan sesi pembelajaran hari ini. Baik, untuk hari ini sebelum kita memulakan sesi pembelajaran, jadi cikgu minta kamu sediakan buku teks Sains Tahun 4 dan juga buku nota sains kamu, ya. Dan juga buku catatan sekiranya kamu rasa ada sesuatu yang perlu kamu catatkan, isi-isi penting ataupun sesuatu ilmu yang kamu fikirkan sesuai untuk dicatat ataupun ilmu yang difikirkan sebagai penting pada kamu untuk diingat pada masa hadapan, silalah menggunakan buku catatan kamu sendiri, ya. Dan juga alat tulis lah, ya. Baik, sebelum kita mulakan, cikgu akan terangkan tentang objektif pembelajaran dahulu. Sebelum kita memulakan pelajaran, objektif pembelajaran merupakan satu elemen yang sangat penting untuk kamu fahami dan juga untuk kamu ada dalam setiap diri pelajar ataupun murid-murid masing-masing, agar kamu tahu apa tujuan kamu belajar subjek ataupun topik pada kali ini. Yang pertama, di akhir pembelajaran saya akan dapat, maknanya awak bukan cikgu, awak yang akan dapat mengitlak dengan menggunakan peta minda tentang sumber tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Mengitlak di sini bermaksud merumuskan ataupun mendapatkan isi-isi penting berdasarkan pemerhatian kamu melalui video yang cikgu tayangkan ni. Jadi kamu dapat merumuskan segala-galanya isi kandungan dan menggunakan peta minda untuk menunjukkan pemahaman kamu tentang topik yang diajar. Dan juga yang kedua, mengamalkan sikap berjimat cermat dalam pemeliharaan tenaga. Baik, jadi kita teruskan dengan slide yang pertama. Baik, cikgu minta kalau dah ada buku teks, sila rujuk buku teks sains muka surat 132 dan 133. Baik, alright, 132 dan 133 ini adalah buku teks kamu yang dipaparkan pada muka surat 132 dan juga 133. Baik, tenaga tidak boleh, cuba tengok tajuk yang pertama, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Ingat dengan teliti ataupun ingat, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Kenapa? Semua perubahan yang berlaku di alam ini melibatkan tenaga. Tahukah kamu tenaga boleh berubah bentuk kerana tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan? Perhatikan situasi di bawah. Ingat, yang kita belajar sebelum ni, kita dapat melihat beberapa jenis tenaga yang berubah bentuk daripada satu bentuk tenaga kepada bentuk tenaga yang lain. Contohnya, bateri mengandungi tenaga kimia. Apabila kita gunakan dalam lampu suluh, maka tenaga kimia itu ditukar menjadi tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey, itu perubahan bentuk tenaga. Baik, untuk hari ini kita nak tengok mengapa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Motosikal yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Tahu tenaga kinetik, sesuatu yang bergerak. Adakah motosikal ini mencipta tenaga kinetik sendiri untuk bergerak? Cuba fikirkan. Jadi motosikal memerlukan suatu sumber tenaga untuk bergerak, betul? Untuk dia berubah kepada tenaga kinetik agar ianya dapat bergerak dan kita boleh menggunakannya sebagai kenderaan. Jadi bagaimanakah tenaga kinetik motosikal itu dicipta? Baik, tenaga tidak boleh dicipta. Sebenarnya enjin motosikal hanya mengubah tenaga kimia kepada tenaga kinetik untuk membolehkan motosikal itu bergerak. Baik,
dalam motosikal tu dia ada enjin, enjin di mana enjin ini akan menukarkan tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Dan juga selain daripada tenaga kinetik, apa lagi yang ada pada motor? Lampu tu, jadi ianya bertukar kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Dan bagaimana dengan horn tu? Juga tenaga bunyi, ya. Baik, tenaga tidak boleh dicipta sebenarnya. Enjin motosikal hanya mengubah tenaga kimia kepada tenaga kinetik untuk membolehkan motosikal itu bergerak semasa di stesen minyak. Kita isi minyak dahulu, ya. Rupa-rupanya enjin motosikal inilah yang mengubah tenaga kimia daripada petrol kepada tenaga kinetik. Jadi minyak petrol itu merupakan sumber tenaga kepada motosikal. Dalam minyak petrol tu ada tenaga kimia. Maka apabila diisi dalam motosikal, maka motosikal itu enjinnya akan mengubah tenaga kimia petrol tadi kepada tenaga kinetik, seterusnya kepada tenaga haba dan tenaga cahaya dan juga tenaga bunyi. Pada motor tu dia ada beberapa perubahan tenaga berlaku di situ. Jadi kita tidak boleh mengatakan yang motor itu bergerak dengan sendiri. Tanpa minyak petrol, motor itu tidak mampu untuk bergerak. Maka tenaga kimia pada minyak petrol tu membolehkan motor itu bergerak dengan adanya enjin, menukarkan ataupun merubah bentuk tenaga itu kepada tenaga-tenaga yang lain, kinetik, haba, cahaya dan juga bunyi. Baik, tengok muka surat 133. Beberapa hari kemudian, kenapa motosikal ini tiba-tiba berhenti, ayah? Alamak, minyak dah habislah. Mengapakah motosikal ini tidak terus bergerak? Apakah yang terjadi kepada tenaga kinetik yang ada pada motosikal ini? Adakah tenaga kinetik yang ada pada motosikal itu telah musnah? Jadi kita nak tahu. Tadi kita cakap pasal tak boleh dicipta, betul tak? Sekarang ni, adakah ianya boleh dimusnahkan? Berdasarkan tajuk ni, tidak boleh dicipta atau tidak boleh dimusnahkan. Jadi, kita nak tengok sejauh mana kebenaran tu. Ini adalah hipotesis awal kita. Jadi, apa yang kita dapati daripada kandungan teks ni untuk kita memahami lebih lanjut. Baik, tengok cikgu perempuan ni yang dalam buku teks awak, tidak, tenaga tidak boleh dimusnahkan. Ingat, semasa motosikal bergerak, sebahagian tenaga kinetiknya turut berubah kepada bentuk-bentuk tenaga yang lain seperti tenaga bunyi dan tenaga haba serta tenaga cahaya. Okey? Baik. Jadi, tenaga kimia tadi telah berubah bentuk. Jadi, maka penggunaan minyak petrol tadi makin lama makin sikit. Sebab tenaga kimia yang berubah bentuk tadi akan menghabiskan ataupun akan menggunakan minyak petrol tadi lama-kelamaan, sekiranya tidak diisi, ianya akan kehabisan. Motosikal itu, tengok motosikal itu tiba-tiba berhenti bergerak kerana semua tenaga kimia daripada petrol telah berubah sepenuhnya kepada bentuk-bentuk tenaga yang lain. Baik, ianya berhenti bergerak disebabkan tenaga kimia telah habis digunakan dan berubah kepada tenaga-tenaga lain, iaitu tenaga bunyi, tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Okey? Baik, daripada petrol, tengok persamaan tenaga di sini. Tenaga kimia, ingat simbol anak panah ni berubah kepada daripada petrol. Tenaga kimia daripada petrol berubah kepada tenaga kinetik, iaitu pergerakan motosikal, dan berubah kepada tenaga haba daripada pergerakan motosikal juga, dan campur tenaga bunyi. Okey? Baik. Di situ juga kita boleh lihat betapa tenaga ni boleh berubah dan ianya sebenarnya tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan. Maknanya motosikal bergerak disebabkan adanya tenaga kimia daripada minyak petrol. Sekiranya tenaga kimia itu habis digunakan atau habis berubah kepada bentuk tenaga lain, maka kita kena isi balik petrol itu supaya tenaga kimia dapat dibekalkan dan mengubah kepada tenaga-tenaga kinetik, haba dan juga tenaga bunyi. Baik, berdasarkan situasi di atas, apakah yang kamu dapat rumuskan tentang tenaga? Baik. Jadi cikgu, awak boleh tengok ni yang kotak kuning ni dekat bawah, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tapi boleh berubah bentuk. Cikgu sediakan satu peta minda. Tenaga tidak boleh dicipta, tenaga juga tidak boleh dimusnahkan dan tenaga boleh berubah bentuk. Okey, jadi ingat ni.
Ini cara awak nak ingat dengan senang ataupun dengan, sebab itu pentingnya peta minda. Sebab tu cikgu selalu suruh awak buat. Jadi cara awak buat peta minda ni sebenarnya awak cuba merumuskan, mengitlak dan merumuskan segala kandungan yang panjang tadi, awak jadikan satu bentuk yang senang difahami. Okey? Baik, kita tengok muka surat seterusnya. Okey. Baik, sila rujuk buku teks sains muka surat 134 dan 135. Baik. Sekarang kita nak tengok pula. Tadi kita bercakap tentang tenaga itu tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk kepada tenaga lain. Sekarang kita nak tengok sumber tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Apakah tenaga yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui ni? Jadi, cikgu minta kamu rujuk muka surat 134. Baik, cikgu akan bacakan dan kamu rujuk buku masing-masing. Tahukah kamu, sumber tenaga boleh dikelaskan kepada sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui? Perhatikan carta di bawah. Baik, sumber tenaga, ini merupakan peta minda. Boleh dibaharui sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Maknanya, boleh dibaharui ni, ianya sentiasa ada. Sumber tenaganya sentiasa ada. Okey, contoh sumber tenaga yang boleh dibaharui ni, matahari. Matahari sentiasa bersinar pada siang hari, betul tak? Tak mungkin matahari tak ada. Itu mungkin tanda-tanda kiamat bila matahari sudah tak ada tu. Baik, matahari ialah sumber tenaga yang sentiasa ada. Ombak juga, ombak wujud secara semula jadi dan tidak akan, selagi ada angin, selagi ada pergerakan kapal di laut, ombak akan sentiasa berlaku. Air sentiasa ada di persekitaran. Kecuali kalau musim kemarau yang sangat teruk, maka sungai pun akan kering, laut pun akan kering, tapi mustahil berlaku seperti itu. Sebab air yang ada di sungai terlalu banyak. Jadi, air pun sentiasa ada di persekitaran. Angin tidak terhad dan sentiasa ada. Ya, angin juga di dalam udara kita, angin udara yang bergerak sentiasa ada. Biogisim, ingat biogisim yang kita dah belajar, biogisim sentiasa ada kerana berasal daripada bahan semula jadi. Contohnya sampah sarap ataupun berlaku perebutan pokok-pokok atau haiwan atau najis haiwan. Jadi sentiasa ada di sekitaran kita. Maka dengan ini mereka ataupun sumber-sumber tenaga ini dikelaskan kepada tenaga boleh dibaharui. Okey? Boleh faham Itu ada beberapanya. Ada beberapa tenaga yang boleh dibaharui. Kamu boleh bagi contoh dan maksud apa boleh dibaharui itu. Okey? Baik, yang seterusnya cuba tengok yang sebelah ni peta minda. Tidak boleh dibaharui sumber tenaga yang terhad dan tidak boleh dijana semula. Itu maksud tidak boleh dibaharui. Contoh tenaga yang tidak boleh dibaharui adalah seperti bahan api fosil. Ingat bahan api fosil termasuklah arang batu, gas asli, petroleum. Petrol tadilah minyak petrol tu berasal daripada petroleum ataupun minyak mentah. Masa berlakunya proses pencari gali minyak mentah tu, minyak petroleum ni, ianya dalam bentuk minyak mentah dan kemudian dihasilkan petrol. Bahan api fosil akan kehabisan suatu masa nanti. Sebab ianya berlaku berjuta-juta tahun, mengambil masa berjuta-juta tahun proses untuk menjadikan sumber tenaga ini, arang batu, gas asli dan juga petroleum, maka ianya sangat terhad dan sekiranya kita gunakan tanpa berjimat cermat, tanpa ada kita guna membazir, maka ianya akan habis pada suatu masa nanti. Jadi ianya tidak boleh dibaharui sebab untuk adakan sumber tenaga ni mengambil masa berjuta-juta tahun. Yang ada sekarang ni merupakan daripada proses penghasilan tenaga yang berlaku berjuta-juta tahun dahulu, iaitu zaman-zaman dinosaur dulu ya. Jadi bukan senang. Maknanya kalau yang ada sekarang ni ianya akan berlaku berjuta-juta tahun akan datang, barulah kita dapat balik sumber-sumber bahan api fosil ni. Tapi kita tak hiduplah sampai berjuta-juta tahun, betul tak? Baik. Yang kedua, contoh sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui ialah bahan nuklear. Bahan nuklear juga tidak boleh dibaharui. Bahan nuklear seperti uranium adalah terhad. Uranium ni adalah sejenis logam. Kalau awak nak tahu lebih lanjut, awak boleh Google. Ianya ada dalam
jadual berkala. Kalau sesiapa yang ada kakak belajar sekolah menengah, kamu boleh tengok jadual berkala, uranium, plutonium dan beberapa lagi logam-logam yang boleh menghasilkan ataupun kita kenali dia sebagai bahan nuklear. Ianya boleh menghasilkan tenaga-tenaga daripada logam tadi, macam uranium. Uranium kita perlu macam ada kawasan lombong di contoh Afrika sana, mereka melakukan ataupun mencari gali logam uranium untuk dapatkan bahan ni, dan mereka membina loji nuklear ataupun nuclear plant, and then menghasilkan tenaga daripada situ. Ya, tapi ianya terhad, ianya sangat terhad. Jadi ianya diklasifikasikan sebagai tidak boleh dibaharui. Okey, berdasarkan cuba tengok berdasarkan maklumat di atas, berikan contoh sumber tenaga yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Mengapa? Baik, tu cikgu nak kamu fikirkan sendiri okey. Baik, sambil kamu fikirkan tu, cuba tengok muka surat 135. Baik, poster tenaga masa depan ini kamu boleh buat sendiri. Cikgu rasa kita tak ada masa untuk menjalankan aktiviti-aktiviti seperti ini. Biasanya ianya dilakukan dalam kumpulan. Tapi disebabkan home based learning, kita terpaksa skip sesetengah part daripada buku teks tu supaya kita dapat pergi ke fokus kita kepada tajuk-tajuk yang penting. Baik. Ini kita akan bincang sekiranya ada masa cikgu akan bagi nota-nota contoh sumber tenaga yang boleh dibaharui yang berpotensi sebagai sumber tenaga pada masa depan. Cikgu akan bagi dari semasa ke semasa. Ya. Kamu juga boleh baca info sains di bawah ni. Biodiesel ialah bahan api yang dihasilkan daripada minyak sayuran atau lemak haiwan. Bermula Februari 2019, semua stesen minyak di Malaysia membekalkan minyak diesel yang dicampur dengan biodiesel sawit. Ingat, ini adalah info sains. Jadi perlu kamu tahu apa yang berlaku dalam dunia sekarang, dari konteks sains. Okey? Untuk tahu lebih lanjut, kamu boleh sentiasa Google tentang tenaga ni, sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu terpulang. Ya. Baik. Kita tengok untuk muka surat seterusnya. Baik. Kejap ya, cikgu ada. Okey. Baik, sumber tenaga yang boleh dibaharui dan tidak boleh diperbaharui. Ini contoh-contohnya lah. Tadi kita dah tengok contoh dia yang tidak tenaga boleh diperbaharui, tenaga yang tidak akan habis digunakan. Contoh matahari, angin, air, tumbuhan ni tenaga biojisim lah, ataupun biojisim lah. Maksudnya perebutan tumbuhan atau haiwan yang mati ataupun najis-najis haiwan ya. Baik, sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Sumber tenaga yang tidak dapat diganti semula selepas digunakan seperti bahan api fosil iaitu petroleum, gas asli dan juga arang batu. Dan bahan radioaktif ni adalah macam uranium tadi ataupun tenaga nuklear. Bahan radioaktif ni tenaga nuklear. Okey. Ini salah satu contoh mata minda yang kamu boleh buat selepas ni. Baik. Seterusnya, baik, sila rujuk buku teks kamu muka surat 136 dan 137. Baik, setelah kita dah habis tentang cikgu harap kamu faham bagaimana tenaga itu tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan tapi boleh berubah bentuk. Yang pertama tadi, dan yang kedua, tenaga yang boleh dibaharui dan tak boleh dibaharui. Dan sekarang kita nak tengok berhemat menggunakan tenaga, ya. Jadi kita tahu sekarang kita sebenarnya di Malaysia ni kita banyak gunakan tenaga yang yang tidak boleh dibaharui. Contohnya minyak petroleum, minyak petrol, diesel, semua tu ianya tidak boleh dibaharui. Jadi kita perlu berjimat cermat agar sumber tenaga ini tetap dikekalkan dan boleh digunakan pada masa akan datang. Sebab proses untuk menghasilkan sumber-sumber tenaga ni adalah terlalu lama ya. Baik. Jadi cikgu bacakan dulu, kamu sila rujuk buku teks pada muka surat 136 Berhemat menggunakan tenaga. Kebanyakan tenaga yang kita gunakan pada hari ini berasal daripada sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Untuk memastikan kita mempunyai sumber tenaga yang mencukupi pada masa akan datang, kita perlulah berhemat menggunakan tenaga. Baik, contoh yang diberikan dalam gambar. Apakah kepentingan penggunaan sumber tenaga secara berhemat? Perhatikan situasi di bawah. Panasnya hari ini, sekejap lagi sejuklah. Dia buka pendingin hawa atau pendingin hawa, air conditioner. Selepas sebulan,
Mahalnya bil elektrik bulan ini. Banyak tenaga elektrik yang telah digunakan. Tengok, sekiranya kita gunakan tenaga itu tanpa kawal ataupun terkawal, kesannya buruk. Kesannya pada kita macam bil elektrik sangat tinggi, maka kita perlu mengeluarkan duit yang banyak. Panasnya hari ini, sekejap lagi sejuklah selepas bulan. Murahnya bil elektrik bulan ini, tenaga elektrik yang digunakan pun sedikit. Daripada kita menggunakan pendingin hawa, lebih baik kita menggunakan angin segar, angin dari luar, maknanya natural sources. Kita tak perlu pun membazir menggunakan tenaga elektrik untuk menyejukkan badan kita, sedangkan kita angin dari luar sana pun dah cukup. Okey. Jadi berdasarkan situasi ini, mengapa kita perlu berjimat-jimat? Dah ada dekat sini kan. Maknanya untuk kita mengelakkan dari kita yang rugi pada masa hadapan, di mana kita perlu membayar bil elektrik dengan banyak, mengeluarkan duit dengan banyak, rugilah. Okey, baik. Tengok muka surat seterusnya 137. Banyaknya asap, sesak nafas saya. Tengok, bila kita menggunakan diesel ataupun petroleum, bahan api fosil, ianya banyak mengeluarkan asap, dan asap ni merupakan boleh menyebabkan pencemaran udara dan juga kesan yang dikenali sebagai greenhouse effect ataupun kesan rumah hijau yang boleh menyebabkan bumi kita panas. Baik, itu situasi pertama, pencemaran udara. Baik, situasi kedua, segahnya udara hari ini. Tengok, bila kita gunakan basikal, tidak menggunakan minyak petrol, kita hanya gunakan tenaga kimia dalam badan kita untuk berubah kepada tenaga kinetik supaya basikal itu bergerak. Kita tidak gunakan tenaga kimia daripada petrol tadi yang boleh menghasilkan asap dan boleh menyebabkan pencemaran udara. Okey, faham kan situasi 1 dan situasi 2 ni? Jadi itu kepentingan kita memelihara ataupun berjimat-jimat menggunakan tenaga. Baik. Kita perlu fikirkan situasi 1 dan 2 ini tentang alam sekitar kita. Kita perlu jaga sebab alam sekitar kita nak hidup dalam udara yang segar. Kita tak nak hidup dalam udara yang tercemar. Maka kita akan dapat penyakit dan tumbuh-tumbuhan juga haiwan juga akan susah untuk survive ataupun memastikan kemandirian spesiesnya disebabkan oleh pencemaran udara ini. Okey, baik. Seterusnya, ini adalah sumber tenaga yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui, penggunaan tenaga yang cekap. Bagaimana kita nak jimatkan tenaga tu? Ataupun kita guna barang elektrik tapi kita guna dengan cekap, menjimatkan elektrik. Baik, sumber tidak boleh dibaharui ataupun tidak boleh dibaharui akan kehabisan suatu hari nanti. Kita perlu menggunakan tenaga dengan cekap melalui pengurusan tenaga yang betul. Baik, kaedah yang pertama, meningkatkan penggunaan tenaga dengan cekap, iaitu dengan menggunakan peralatan cekap tenaga. Sekarang ni dah banyak peralatan elektrik yang menggunakan cekap tenaga. Contohnya peti sejuk, mesin basuh, microwave ataupun gelombang mikro. Yang tulis dekat situ dia ada tulis inverter. Inverter maksudnya inverter teknologi ni dia boleh menjimatkan tenaga, dan juga pendingin hawa juga, air conditioner pun biasanya akan ada inverter teknologi, maknanya boleh menjimatkan elektrik. Jadi cuba kita dapatkan ataupun ibu bapa kita beli, cakap dengan ibu bapa cari yang ada peralatan elektrik yang mengurangkan pembaziran tenaga ataupun gunakan peralatan yang cekap tenaga. Okey, mengurangkan jumlah tenaga yang digunakan. Contoh, selain daripada yang cikgu sebutkan tadi, lampu berpendah floor ataupun lampu Kalimantan, lampu panjang tu lebih cekap berbanding mentol. Akhirnya lebih cekap. Tapi sekarang ni ada lagi lebih cekap daripada lampu berpendah floor ni, iaitu lampu panjang tapi dia dalam dia ada LED. Apa itu LED? Light emitting diode. Okey, di mana di mana cahaya itu akan memancar dan menggunakan tenaga dengan efisien. Okey, baik. Selain daripada itu, gunakan peralatan memasak diperbuat daripada aluminium dan kupra, jimat tenaga semasa memasak. Sebab aluminium dan kupra ini merupakan
konduktor haba ataupun konduktor haba yang sangat baik. Jadi ianya cepat panas. Jadi kita kurangkan tenaga untuk memanaskan peralatan memasak tadi. Jadi tenaga yang digunakan sangat efisien. Okey, kaedah 2, kurangkan penggunaan tenaga seperti menggunakan pengangkutan awam seperti LRT. Jadi kita kurangkan menggunakan kereta, motosikal agar udara kita tidak tercemar. Jadi kita gunakan kenderaan awam. Perkongsian kereta juga salah satu cara kita menjimatkan tenaga. Dan banyak lagi cara-cara dia. Ini yang cikgu dapat highlightkan ataupun senaraikan di sini. Baik, kepentingan pemilihan sumber tenaga ni ataupun kenapa kita perlu berjimat cermat. Yang pertama, untuk memanjangkan tempoh kewujudan sumber tenaga boleh diperbaharui. Untuk mengelakkan pembaziran tenaga, untuk mengurangkan pencemaran udara. Jadi 3 ni adalah faktor-faktor yang sangat kita perlukan di mana kita menggunakan tenaga dengan efisien agar ianya sentiasa ada untuk pada masa hadapan untuk kita gunakan dan elakkan pembaziran. Dan juga udara di sekeliling kita juga akan terjaga. Baik. Sila rujuk buku teks sains muka surat 138 dan 139, dan ini juga aktiviti-aktiviti santai sains kamu boleh buat di rumah. Kamu boleh rujuk sendiri pada buku teks muka surat 138 dan kamu boleh buat sendiri. Dan tak perlulah cikgu terangkan, kamu boleh baca dan kamu boleh tengok dia punya kaedah ataupun step dia, prosedur dia bagaimana nak hasilkan ketuhar suria. Okey, baik. Untuk muka surat 139, ini adalah refleksi minda di mana kamu perlu baca untuk reflect balik ataupun untuk ingat balik apa yang kamu dah belajar dalam topik. Iaitu tenaga boleh diperbaharui dan tak boleh diperbaharui. Yang pertama tadi, tenaga tidak boleh dicipta dan dimusnahkan tetapi boleh berubah bentuk. Dan yang keempat, bagaimana kamu nak menjimatkan penggunaan tenaga. Okey? Baik. Cikgu minta kamu baca dan fahamkan. Baik. Sila rujuk buku teks. Baik, cikgu nak sila siapkan latihan uji minda ini pada muka surat 140 di dalam buku nota sains kamu. Siapkan. Cikgu nak kamu siapkan. Jadi ada berapa soalan di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cikgu tak perlu bincang jawapan sekarang. Kamu buat sebab kamu dah belajar. Buat dan buat dalam buku nota sains dan snapkan picture. Ada hantar pada cikgu dalam grup 4E second MCO. Okey, boleh Baik. Seterusnya, kamu juga perlu dikehendaki membuat peta minda tentang sumber tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui di dalam buku nota sains. Setelah siap, ambil gambar dan hantarkan ini dan hantarkan dalam grup WhatsApp 4E second MCO. Okey, selain daripada kerja tadi, cikgu tunjuk balik yang ni. Okey, yang ni dan ada 2 task kamu. Yang ni yang pertama, buat dalam buku nota sains, snap gambar, hantar pada grup WhatsApp, dan juga yang ni iaitu peta minda tentang sumber tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui di dalam buku nota sains. Setelah siap, ambil gambar dan hantarkan dalam grup WhatsApp 4E second MCO. Baik. Cikgu rasa itu sahaja untuk pelajaran hari ini. Cikgu harap kamu memahami dan juga cuba belajar lagi lebih, dapatkan daripada Google ataupun kamu boleh baca buku-buku yang berkaitan dengan sumber tenaga dan tenaga. Dan cikgu harapkan kamu siapkan task ataupun tugasan yang diberikan. Semoga kita berjumpa lagi untuk lesson akan datang atau pembelajaran akan datang. Cikgu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum.